Perpaduan nasional merupakan elemen utama dalam menjamin kesejahteraan hidup dalam negara kita. Sejak akhir-akhir ini, isu berkaitan hubungan masyarakat pelbagai agama, bangsa dan budaya sering hebat didengari dari media sosial dan media cetak. Keharmonian masyarakat pelbagai kaum dan agama merupakan identiti unik untuk dimiliki di negara kita setelah kita mencapai kemerdekaan sejak tahun 1957 lagi. Kemerdekaan yang kita capai hari ini adalah hasil daripada perpaduan nasional yang telah dibawa oleh parti perikatan di mana gabungan daripada bangsa Melayu, Cina dan India. Tanpa perpaduan nasional, kita gagal membentuk sebuah negara yang harmoni seperti apa yang kita rasai hari ini. Rukun negara adalah wadah kepada kewujudan perpaduan nasional demi kestabilan Malaysia dan ianya bertujuan untuk menyamai nilai murni dalam kalangan masyarakat kita. Perpaduan nasional merupakan istilah umum yang biasa kita dengarkan dan sering digunakan semasa perbualan harian dan ucapan dalam kalangan ahli politik. Perpaduan nasional sangat penting dalam pembinaan sebuah negara yang memerlukan penyatuan di kalangan rakyat kita dalam konteks keunikan negara Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Di sinilah pentingnya gagasan dalam pelbagai tersebut. Dalam konsep sumbangan penghayatan etika dan peradaban kepada perpaduan negara merangkumi beberapa elemen kesepaduan. Kesepaduan adalah keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan di dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Namun begitu, Malaysia ini masih mengamalkan kesepaduan sosial dalam aspek politik federalism, di mana apa yang kita boleh lihat seperti parti kompeni yang besar iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masih lagi mengamalkan perpaduan nasional yang didokongi oleh parti yang berbagai bangsa, agama dan etnik. Hai semua, salam sejahtera. Saya Dewaraj. Saya ingin membentang pasal etika dan perpaduan. Pengertian dan kefahaman serta amalan keetika juga berbeza-beza berdasarkan perspektif individu, masyarakat, sebuah negara di peringkat sejagat. Dari perspektif individu, pengertian etika adalah berbeza-beza dan kebiasaannya bergantung pada prinsip-prinsip asas dan nilai yang dipegang oleh seorang individu. Prinsip-prinsip asas yang nilai yang dipegang ini menjadi panduan kepada gaya fikir, bercakap, kelakuan individu berkenaan. Etika individu ini menjadi kawalan kepada tindakan seseorang apabila berurusan dengan pihak lain, sama ada individu masyarakat, haiwan alam sekitar, hubungannya dengan Tuhan. Malah etika individu ini juga penting apabila mereka cuba menguruskan diri mereka sendiri. Contohnya, wajarkan seorang itu mengambil dadah untuk mengambil kemurungan yang dia alami. Etika individu dikategori sebagai falsafah atau gaya pemikiran yang gaya pemikiran yang dipegang oleh seorang individu mengenai kepercayaannya terhadap prinsip-prinsip moral seperti prinsip betul atau salah. Pada hari ini, mungkin ramai yang beranggapan etika individu ini terlalu fokus pada nilai yang dipegang oleh seseorang individu. Tetapi hidup manusia demi mencapai matlamat masing-masing. Contohnya dalam hal memilih jodoh perkahwinan. Kalau nak kahwin, memilih jodoh perkahwinan kan? Memilih pasangan lelaki atau perempuan yang betul sebagai bakal suami atau bakal isteri, macam tu juga dari zaman dulu hingga sekarang. Etika individu ini wujud dan berkembang selaras dengan peredaran masa dan zaman. Selain dari itu, jika dulu mungkin pasangan hidup yang baik dan berakhlak menjadi pilihan, tetapi kini bukan setakat baik atau berakhlak saja. Malah perilaku pasangan hidup hanya mampu membiayai kos kehidupan seperti perumahan, pendidikan anak, kesihatan, keluarga dan banyak lagi komitmen yang lain.
So sebab tu orang kata etika individu ni berkembang. Pembinaan keselamatan nasional amat dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi, maklumat dan komunikasi yang kompleks. Oleh kerana itu, penghayatan etika dan peradaban melahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individual, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Pada masa kini, penghayatan etika dan peradaban amat penting dalam segenap kehidupan manusia kerana ia akan membentuk pembentukan keharmonisan, kesejahteraan dan kedamaian hidup. Seorang individu perlu beretika dan sentiasa menjaga tingkah laku dan mengawal emosi. Orang individu juga perlu membentukkan sifat-sifat sabar, pengasih, rasional, timbang rasa dan lain-lain. Dengan ini, seorang itu yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan sisa diri yang unggul, nilai etika dan membentuk falsafah hidup yang gaya berfikir dan tindak tanduknya. Keluarga. Keadaan emosi yang stabil dalam setiap ahli keluarga dapat mewujudkan suasana mesra, tolak ansur, bertanggungjawab akan menyebarkan kerukunan rumah tangga yang berkekalan. Oleh itu, keluarga dapat hidup aman. Masyarakat dan negara. Manakala bagi masyarakat negara, dengan adanya individu, keluarga dan organisasi yang beretika tinggi, akan mencapai faedahnya. Masyarakat akan menjadi lebih progresif, aman, damai dan harmonis. Negara juga turut akan damai, maju dan mempunyai imej yang tinggi. Seterusnya, pembangunan negara akan terus maju selaras dengan sikap masyarakat yang beretika dan bermoral tinggi. Apabila setiap masyarakat mengamalkan etika yang betul, maka kes jenayah akan semakin berluas di Malaysia. Ini akan berkurangan dari semasa ke semasa. Malaysia menjadi negara yang sedang membangun atau negara dunia ketiga. Banyak perubahan yang berlaku. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Hairi, merupakan pelajar USM semester 1 bernombor matriks JG 12295/21. Saya ingin menerangkan cadangan-cadangan bagaimana sesebuah etika dan perabatan dalam membentuk perpaduan kaum. Sukan boleh dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam memupuk perpaduan antara kaum. Sebagai contoh, sukan badminton yang disiarkan di kaca TV telah menjadi minat dan aspirasi kepada semua kaum. Setiap kali bila ada pertandingan, kita dapat melihat bagaimana kesemua kaum memberi sokongan dan melaungkan slogan kepada pemain kebangsaan sama ada mereka berada di rumah maupun di stadium. Di samping itu, filem-filem yang ditayangkan di pawagam dan kaca TV juga telah memberi gambaran bagaimana perpaduan dalam sesebuah kaum dapat dipupuk dan saling bantu-membantu seperti filem Talent Time. Malahan bukan itu saja. Sesuatu penggambaran yang dilakukan itu juga terhasil dari karya dan idea tentang sesebuah perpaduan yang sejati. Tanpa perpaduan, nescaya sesebuah negara itu tidak akan harmoni, malahan akan sering berlaku peperangan yang tidak berkesudahan. Itu saja penerangan dari saya tentang cadangan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya ialah Rogini, anak perempuan Danapa. Nombor matrik saya JG 12021. Saya ialah pelajar dari Universiti Sains Malaysia. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesimpulan penghayatan etika dan peradaban dalam pembinaan negara. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun telah penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikuti acuan Malaysia dan difahami masa evolusi sejarahnya, iaitu prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Sifat akan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelumnya, pada era prakolonial, dalam budaya alam Melayu, konsep adab dan adat resam istiadat merupakan sebahagian daripada bentuk
etika ketiga itu telah wujud menduduk sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika era pasca kolonial yang pula tersulap dalam acuan Malaysia. Terima kasih.